wabarakatuh. Anda bersama-sama dengan saya Tuan Izan dalam Chat Copywriting. Jadi kali ni saya jumpa satu lagi copywriting menarik perhatian, sebabnya dekat situ saya tengok ada gambar lebih daripada 6 gambar dia letak. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada sini, daripada penulisan Cik Puan Azila Ghani kita dalam grup Diet Suku-Suku Separuh ni. Pertama, gambar dia. Yang ni yang membuatkan satu attraction yang baik lah. Sebab latar belakang dia tidak overshadow pelik makanan dia. Dalam pelik makanan dia, susunan gambar dia sangat cantik dan semua gambar-gambar dia ni ditangkap dengan kemas. Jadi ni bukan satu orang biasa-biasa ni. Tahniah lah kepada Cik Puan Azila Ghani ni kan. Jadi selain pada tu, apa kita boleh tengok daripada copywriting dia, dia guna satu bahasa yang boleh dikatakan mudah untuk kita faham, iaitu ayat dia, just nak share gambar pinggan suku-suku separuh saya. Lepas tu dia letak emoticon. Jadi kat sini sebenarnya apa yang kita boleh belajar bila dia menggunakan just nak share. Jadi orang ni dia suka bila guna perkataan aku cuma nak bantu hang, aku cuma nak bagi tahu, aku cuma macam tu. Ayat-ayat yang begini dia menjurus ke arah bagaimana nak tunjuk. Dia bukan satu ayat arahan hang kena tengok ni, bukan. Aku cuma nak share macam tu. Jadi bila disebut just nak share, cuma nak bagi tahu, dia bila sebut pasal cuma nak bagi tahu, ni storytelling yang padu lah. Okey. Lepas tu akhir sekali tu tengok, dia share gambar pinggan suku-suku separuh saya. Akhir sekali ada emoticon yang ketahu, yang senyum tu, yang ada love senyum tu. Itu yang mahal tau. Okey. Jadi jenis copywriting begini saya suka sebab apa, dia memberi impact kepada kita yang membaca. Jadi ini boleh dijadikan untuk copywriting kita lah. Lepas tu kalau kita tengok perenggan kedua, dia tulis apa? 75 kilo. Ada emoticon tentang anak panah pergi ke 53 kilo tu. Itu yang paling mahal sekali. Okey. Tanpa ubat kurus. Ni memang dia 100% membuatkan orang rasa, oi, macam ni pun boleh. Gitu. Dia terus orang ada elemen bila kita letak sesuatu benda tanpa ubat kurus, dia membuatkan orang terasa macam, ui, makan macam ni pun boleh kurus. Dia terus estimate. Maknanya orang ada jawapan terus. Orang yang membaca kita punya storytelling tu, dia siap ada jawapan. Sebab apa? Orang ni suka bertanya. Sebab setiap manusia dia ada gerak kerja yang mana dia sendiri mampu untuk buat soalan dan jawapan untuk diri dia sendiri apabila dia membaca. Sebenarnya kan, nampak tak? Kan sebenarnya kan risau sangat bila ada yang bagi tahu dia orang dapat turun 10 kilo dan naik balik 15 kg. Nak tak nak kena jadikan pemakanan macam ni sebagai lifestyle. Kena konsisten. Nak masuk tahun ketiga dah saya keluar dari zone obesity. Kena kuatkan semangat sebab umur dah 36, lagi tua, metabolisme lagi menurun. Diet suku-suku separuh memang terbaik. Jadi perenggan ketiga, keempat ini adalah satu perenggan yang dia cuba adaptasi perkara yang melibatkan third party. Maksud third party ni, dia melibatkan orang lain, bahawasanya apabila dia nak buat kurus, dia risau sebab ada orang lain selalu duduk cakap tak boleh turun, kadang-kadang naik balik. So ni nama dia third party punya copywriting, yang mana dia melibatkan orang lain dalam suasana negatif, tetapi dia cover dalam positif dia. So nak tak nak kena jadikan pemakanan macam ni lifestyle. So dia siap bagi tahu lagi satu arahan. Nak tak nak kena jadikan pemakanan macam ni sebagai lifestyle. Dia tak sedar. Kita kadang-kadang kita buat copywriting, kadang-kadang kita tak perasan, ni lah ayat arahan. Ni nak tak nak kena jadikan. Kena jadikan ni adalah ayat arahan. Jadi copywriting yang ada ayat arahan ni biasanya berlaku di atas, di permulaan, di pertengahan dan di penghujung. Jadi ni di pertengahan dia memang cantik lah. Nak masuk tahun ketiga, dan dia bagi tahu lagi dalam gambaran jelas yang mana dia simpulkan copywriting dia dalam bentuk apa? Semasa dan selepas. Semasa dan sebelum. Nak masuk tahun ketiga dah saya keluar zone obesity. Dia bagi tahu apa sebab dia buat begini dan apa kesan dia buat begini. Kena kuatkan semangat. Okey, dia ada bagi nasihat dekat dalam ni. Kena kuatkan semangat sebab umur dah 36. Dalam nasihat dia,
dia pandai menggunakan, lagi tua mutabilisme lagi nurun. Jadi dia siap bagi tahu nasihat dan bagi tahu sekali dengan arahan yang tepat untuk sesuatu perkara negatif. Dan orang ni, Cikgu Azila ni, dia bagus. Dia menggunakan copywriting dia dalam bentuk ada ayat negatif tetapi dalam bentuk sapaan dalam positif punya gerak kerja. Jadi saya nak huraikan lebih dalam sebab saya pernah dengar dalam keadaan saya belajar dulu, apa yang saya belajar, dia kata paling bagus, ayat yang paling menyentuh perasaan orang adalah kita menegur orang dalam kita menegur orang yang negatif, ayat yang negatif kita tegur dalam positif. Inilah ayat dia. Inilah ayat yang nampak. Inilah penggunaan ayat yang terbaik lah. Ayat suku-suku separuh memang terbaik. Jadi dia mengesahkan apa yang dilakukan ni memang sesuatu yang terbaik. Jadi anda semua bila boleh buat sesuatu copywriting, baru kita nampak perjalanan dia. Bukan sekadar tulis. Kita ni bila kita menulis, kita kena nampak gambaran. Ada dua hala punya cara penyampaian, ada dalam bentuk fakta dia, ada dalam bentuk numbering dia, ada dalam bentuk nasihat, ada dalam bentuk kerisauan, emosi kerisauan negatif, ada dalam bentuk positif dia, kan? Dan dia ada nasihat dia. Jadi storytelling ni lengkap. Kalau ditanya dengan saya, bila kita guna copywriting storytelling, dia sangat-sangat lengkap, yang mana dia merangkumi keseluruhan emosi yang ada pada manusia. Jadi insya-Allah kita belajar lagi pada waktu lain. Jadi jumpa lagi bersama saya dengan Tuan Izan dalam sesi Cek Copywriting, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.